Assalamualaikum. Okey, hari ni, sampai ke hari ni, berapa ramai orang dah mengaku dia dah merentas masa, dia dah pergi, dia datang daripada masa depan, dia datang di masa lampau, dia pergi sana, dia pergi itu, dia pergi kedai membeli makanan, kedai tak buka, mengarut semua tu. Macam mana boleh muncul orang macam ni? Semuanya bermula pada waktu-waktu yang lepas, apabila ada orang munculkan satu teori boleh keluarkan kita daripada ruang waktu ke waktu yang lain. Dalam masa mudah dia merentas masa lah. Mentah daerah pun susah nak mentah masa. Jadi macam mana boleh jadi macam tu? Macam tu. Sebab mereka merasakan bahawa masa ini adalah satu timeline yang macam satu garisan lurus lah, satu lurus, which is kalau kita daripada titik A ke B, lepas tu B ke C, kalau guna satu, kita jumpa satu formula ataupun kita jumpa satu kelemahan pada timeline tu, kita boleh pergi daripada A ke C terus tanpa melalui B, ataupun daripada C kita boleh pergi A balik tanpa macam itulah. Jadi mereka ni, kegilaan mereka mencari jawapan bagi teori itu sehingga hari ini, sehingga dia yang menjadi taksub sampai mereka rasakan bahawa dia boleh perbodohkan orang-orang sekarang yang diorang ni daripada future, padahal yang percaya diorang tu dari future ni sikit je. Itu pun jenis yang taksub dengan teori masa ni. Baik, mengenai teori masa, merentas masa ni, mereka mengkaji kerana mereka terlalu taksub dengan sains. Itu masalah manusia ni, masalah betul lah. Sebab apabila kita terlalu taksub dengan sesuatu perkara, kita telah menidakkan agama Islam lah. Kita sebagai orang Islam, apa-apa saja perkara kita mesti bawa agama Islam. Nak tidur bawa agama Islam, nak masuk tandas bawa agama Islam, nak makan bawa agama Islam, everything kena bawa agama Islam. Kerana apa? Itulah panduan kita. Kita tidak boleh berpandu kepada akal, sebab akal ni didorong oleh nafsu. Masya Allah, menjadi imam. Okey, jadi kita berbalik pada merentas masa. Okey, ya, okey, sila. Gila dah aku. Jadi kalau nak bercerita tentang merentas masa, aku boleh bagi 2 point. 2 saja dah cukup lah, boleh mematahkan hujah-hujah ni semua. Yang pertama, ayat yang kita selalu dengar, surah Wal-As. Allah telah berfirman dalam tu, demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kerugian, kau faham maksud kerugian apa? Aku bukanlah orang pandai tafsir Al-Quran, tapi apa yang aku faham kat situ, kita kerugian. Kalau aku salah, aku minta maaf lah. Aku salah, aku minta maaf. Kalau ada ustaz datang teguh, aku minta maaf. Maksud kerugian yang aku faham, kita dah tak boleh patah balik lah. Kita, apa yang terlepas manusia. Sebab tu manusia kena berhati-hati, dan manusia itu sendiri selalu lalai. Kerugian kita terlewat solat lah, tertinggal tu lah, tersalah dah, kita terbuat dosa tak boleh patah balik, bertaubat. Sebab tu Allah wujudkan konsep-konsep tu, qada solat, qada puasa, dah buat salah, bertaubat. Kalau boleh menentah masa, patah balik masa, dalam Allah suruh kita berfikir, buat satu masa, patah balik, pergi cuci balik dosa, pergi solat balik benda yang kita dah tertinggal. Betul tak? Tapi Allah tak cakap itu. Allah suruh, Allah buat satu konsep, Allah ajar kepada kita, Nabi ajar pada kita, boleh qada solat, qada puasa, buat salah, bertaubat. Nampak? Sebab kita tak boleh patah balik masa. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau mengenai tadi surah Wal-As, kita poin hujah aku, kita tak boleh menentang masa lah. Sebab kerugian kita tak boleh menentang masa, dan tak boleh menentang masa. Poin yang kedua kita adalah Allah SWT sahaja yang tahu bila kiamat. Betul, tidak ada makhluk yang tahu. Even Nabi Muhammad SAW, Malaikat Jibril pun tak tahu bila kiamat. Allah sahaja yang tahu bila kiamat. Jadi bila Allah sahaja yang tahu bila kiamat, maksudnya Allah sahaja yang tahu bila future. Kalau ada manusia mengatakan dia boleh merentah masa, boleh pergi ke masa hadapan, misal kata, contoh ya tuan-tuan dan puan, contoh dia boleh pergi tahun ke 5000 Masihi, contoh 5000 Masihi.
Bila dia pergi 5,000 masih, contoh lagi, time tu kiamat berlaku. Dia pergi, kiamat lah. Dia patah balik masa, dia pergi kat zaman ni, dia bagi tahu kat semua orang, dia bagi contoh, dia bagi tunjuk gambar-gambar semua. Ni aku snap, ni kamera, tengok zaman ni kiamat berlaku. So get ready semua Maksudnya dia dah jadi makhluk yang tahu bila kiamat. Betul tak? Sedangkan Allah dah cakap hanya Allah saja yang tahu bila kiamat akan berlaku. So maksudnya kat sini tak valid orang yang boleh menentang masa, sebab Allah takkan izinkan berlaku. Kalau kau boleh menentang masa, maksud kau boleh pergi tahun, kau boleh check satu-satu tayangan era bila kiamat nak cari bila kiamat, dan kau boleh check bila aku nak mati tahun bila aku mati so kau dah tahu. Sedangkan itu semua kau tak ada kemampuan pun nak tahu. Kau mati bila pun kau tak tahu. So maksudnya kat sini bahawa tidak ada satu pun manusia mampu untuk merentas masa. Kalau Allah izinkan tu lain cerita. Kita cerita pasal asas. Alamak. Jadi mana-manalah kau jumpa orang yang cakap dia datang daripada masa depan, alam sebalik mata ke, ayah pin ke, ayah pon ke, ayah merah jambu ke, merah apa pun, siapa pun dia hebat macam mana, profesor ke, di Imam Masjid Negara Zimbabwe ke apa sekalipun, kalau dia cakap dia datang daripada future, tak usah percayalah, tak usah percaya. Tidak ada orang boleh manipulasi masa. Masa ni dia bergerak dalam satu garisan. Dia bukan macam bilik dapur yang boleh kau pergi sana, kau boleh pergi sini, kau boleh pergi situ. Bukan macam tu. Bukan. Minta maaf. So masa dia kompleks. Ingat, kompleks. Sekian, terima kasih.